cikgu akan mulakan topik pembelajaran kita dengan tajuk amalan pemakanan seimbang. Namun, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu ingin menjelaskan kepada para murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang. Makanan seimbang merupakan makanan yang harus dimakan oleh tubuh badan kita agar dapat berfungsi dengan normal dan membekalkan tenaga kepada kita. Selain itu, makanan seimbang juga merangkumi dari segi karbohidrat, protein, lemak yang optimum dan kandungan fiber yang mencukupi. Makanan yang seimbang juga akan membekalkan tenaga agar dapat membina badan dan menjauhi badan kita daripada sebarang penyakit. Baiklah murid-murid, cikgu ingin para murid-murid memberi perhatian yang sepenuhnya dan mengenal pasti isi-isi penting yang bakal cikgu sampaikan sebentar lagi. Terima kasih. Jump. Jump. Oh, doch nicht. Da nicht. Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada. Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak. Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak Wah, semua jaga badan nampak. Mestilah kak. 1,5 cawan nasi je dah cukup untuk kami. Nak makan lauk apa Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya. Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang. Air 01 dek. Preview. Amalan pemakanan seimbang merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengelakkan sebarang kegiatan yang tergolong pada karbohidrat, iaitu menyediakan sumber makanan yang utama agar dapat diserap ke dalam sistem tubuh badan manusia. Kedua adalah sumber protein yang mengandungi beberapa zat seperti asid amino, iaitu terbagi pada kelas pertama dan kelas kedua. Ketiga merupakan lemak. Lemak menyediakan lebih 2 kali ganda nilai kalori yang diperoleh oleh karbohidrat yang menjadi sumber tenaga kepada manusia. Seterusnya adalah zat galian yang mengandungi kompaun bukan organik merupakan penting kepada pemakanan manusia. Selain itu, vitamin juga adalah bahan kimia yang terkandung dalam kebanyakan makanan yang membantu untuk menguraikan pemakanan dalam badan kita. Pelawas dalam diet pemakanan membantu pemakanan dan mengelakkan sembelit. Merancang menu sihat berpandukan piramid makanan Malaysia. Menu sihat adalah menu yang mengandungi pelbagai jenis makanan, dapat membekalkan tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan serta tidak mengandungi lemak, minyak, kolesterol, garam dan gula yang berlebihan. Ketika merancang menu sihat, piramid makanan Malaysia boleh dijadikan panduan, terutama dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang sepatutnya dihidangkan. Ikuti langkah-langkah berikut. Sediakan menu yang mengandungi pelbagai jenis makanan.
Pastikan makanan daripada kesemua kumpulan makanan yang terdapat di dalam piramid makanan Malaysia dimasukkan ke dalam menu harian. Makanan ini juga hendaklah dihidang mengikut kuantiti atau jumlah sajian harian yang dicadangkan. Kumpulan makanan yang terdapat di dalam piramid makanan Malaysia adalah seperti berikut. Kumpulan 1. Nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin serta ubi-ubian. Kumpulan 2. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Kumpulan 3. Ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Kumpulan 4. Susu dan produk tenusu. Kumpulan 5. Lemak, minyak, gula dan garam. Pengambilan pelbagai jenis makanan daripada kumpulan-kumpulan makanan yang telah dinyatakan dapat memenuhi keperluan nutrien harian anda. Rancang menu harian yang mengandungi makanan daripada kumpulan nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian sebagai sumber tenaga utama. Makanan daripada kumpulan ini perlu diambil sebanyak 4 hingga 8 sajian sehari. Satu sajian makanan daripada kumpulan ini bersamaan dengan 2 sendok atau 1 cawan nasi putih atau 2 cawan bubur nasi atau 1/2 cawan bihun atau laksa yang direndam atau 1 cawan mi basah atau kuih tiaw atau 2 keping roti putih atau roti mil penuh atau 6 keping biskut cream cracker atau 2 biji kentang sederhana atau 1 cawan keledek, keladi atau ubi kayu atau 2 keping putu mayam. Rancang menu harian yang mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan perlu diambil sebanyak 2 sajian sehari dan sayur-sayuran sebanyak 3 sajian sehari. Satu sajian buah-buahan terdiri daripada 1 biji pisang berangan saiz sederhana atau 2 biji pisang emas atau 1 potong betik, nenas atau tembikai atau 1 biji oren saiz kecil atau sederhana atau 1 biji apel, lai, mangga atau ciku saiz sederhana atau setengah biji jambu batu atau setengah pear atau 8 biji anggur atau 3 ulas durian atau 4 biji prune saiz kecil atau 1 sudu makan kismis. Sementara itu, 1 sajian sayur-sayuran terdiri daripada setengah cawan sayuran berdaun hijau yang dimasak atau setengah cawan sayuran berbuah yang dimasak atau 1 cawan ulam. Ikan ni mama masak. Rancang menu harian yang mengandungi makanan daripada kumpulan ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Dalam sehari, sebanyak setengah hingga 2 sajian ayam, daging atau telur diperlukan. Sementara bagi ikan, 1 sajian diperlukan dan bagi kekacang, sebanyak setengah hingga 1 sajian diperlukan. 1 sajian ayam, daging atau telur bersamaan dengan 1 ketul peha ayam atau 2 ketul daging lembu tanpa lemak atau 2 biji telur ayam atau 12 biji telur puyuh atau 1 cawan isi kerang dimasak atau 2 ketul hati ayam. 1 sajian ikan pula bersamaan dengan 1 ekor ikan kembung atau ikan selar saiz sederhana atau 1 ketul ikan tenggiri atau 2 ekor sotong saiz sederhana atau 2/3 cawan ikan bilis tanpa kepala. Sementara 1 sajian kekacang pula bersamaan dengan 1 cawan kacang kuda atau dal yang dimasak atau 1/2 cawan kacang hijau yang dimasak atau kacang panggang dalam tin atau 2 keping tempe
atau kuah atau tahu, atau 1/2 gelas susu soya tanpa gula. Rancang menu harian yang mengandungi susu dan produk tenusu. Susu dan produk tenusu perlu diambil sebanyak 1 hingga 3 sajian sehari. 1 sajian susu dan produk tenusu bersamaan dengan 1 gelas susu rendah lemak atau 2/3 cawan susu sejat atau 4 sudu makan membumbung susu tepung atau 1 cawan yogurt atau 1 keping keju. Dan akhir sekali, kumpulan 5 terdiri daripada lemak, minyak, gula dan garam. Ingat, ambil makanan daripada kumpulan ini secara minima sahaja. Tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua zat makanan. Oleh itu, anda harus menikmati pelbagai jenis makanan berdasarkan pengambilan harian yang disarankan. Makan secara sihat. Resepi kehidupan sihat. Selamat pagi, Mak. Ayah. Selamat pagi. Ni ya, makan sandwich telur yang Mak buat ni. Kenapa Mak letak sayur dalam sandwich ni? Adam, kita kena makan sayur. Ianya mengandungi vitamin dan serat dan penting untuk kesihatan kita. Ni susu untuk Adam. Susu? Mak, Adam tak nak susu. Adam, kita kena minum susu setiap hari. Zat yang ada dalam susu penting tau untuk gigi dan tulang yang sihat. Iya. Barulah kita sihat sepanjang hayat. Kan Adam kan? Makanan penting untuk kesihatan kita. Oleh itu, kita perlu memilih jenis dan jumlah makanan yang sesuai untuk badan dan cara hidup kita. Adalah mudah untuk kita mendapat maklumat tentang jenis makanan yang harus dimakan dan cara pemakanan yang betul untuk menjaga kesihatan kita. Memakan sejenis makanan secara berlebihan boleh menjejaskan diet yang seimbang dan juga boleh memudaratkan kita. Ia boleh menyebabkan penyakit jantung, angin ahmad, diabetes, berat badan berlebihan dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Jadi, apakah jenis makanan yang sesuai untuk kita? Piramid makanan ini mempunyai 4 aras yang mengandungi 5 kumpulan makanan. Piramid ini menunjukkan jenis makanan yang harus dimakan lebih dan yang mana kita harus kurangkan. Kumpulan pertama, yaitu aras terbawah sekali piramid ini mengandungi bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian. Termasuk nasi, mie, roti, kentang dan capati yang menyediakan zat makanan seperti karbohidrat kompleks, vitamin, mineral dan serat. Kumpulan makanan ini sangat penting dalam diet harian kita. Ia adalah kandungan terbesar dalam sajian harian kita, yaitu antara 8 hingga 12 sajian. Jadi, berapakah jumlah sesuatu sajian untuk kumpulan makanan ini? Aras terusnya dalam piramid makanan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Merupakan sumber terbaik bagi vitamin, mineral dan serat. Kita perlu makan sekurang-kurangnya 5 sajian sayur-sayuran setiap hari. Gunakan panduan ini bagi menentukan jumlah sesuatu sajian sayur-sayuran kegemaran anda.
Bagi buah-buahan pula, sekurang-kurangnya 5 sajian disyorkan. Dan panduan ini menunjukkan jumlah sesuatu sajian buah-buahan atau jus buah-buahan kegemaran anda. Di aras ketiga piramid mengandungi 2 kumpulan makanan, yaitu ikan, daging, ayam dan kekacang, serta susu dan hasil tenusu. Bahan-bahan ini memberi kita sumber protein, vitamin dan mineral seperti kalsium dan zat besi. Walaupun penting di dalam diet kita, tetapi kita hanya perlu 2 atau 3 sajian ikan, daging, ayam, kekacang atau makanan daging alternatif sahaja. Ikutilah panduan mudah ini untuk menentukan jumlah sesuatu sajian ikan, daging atau makanan daging alternatif kegemaran anda. Susu dan hasil tenusu seperti keju dan dadih adalah sumber terbaik kalsium dan protein. Jumlah yang disyorkan bagi susu dan hasil tenusu ialah 1 hingga 2 sajian sehari. Panduan mudah ini menunjukkan jumlah sesuatu sajian susu atau hasil tenusu. Lemak, minyak dan gula terletak di aras teratas sekali. Sedikit saja bahan ini diperlukan untuk menambahkan keenakan makanan. Using Powtoon. Amalan pemakanan tidak seimbang akan menyebabkan tubuh badan seseorang menjadi lemah dan lesu. Hal ini demikian kerana tubuh badan kita tidak mendapat khasiat yang diperlukan. Apabila keadaan ini berlaku, sudah tentu akan menjejaskan daya tahan seseorang dalam meneruskan aktiviti seharian mereka. Obat berbahaya. Obesiti. Ia merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang.
Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain daripada menghadkan kegiatan fizikal dan sosial, jangka hayat penghidapnya juga semakin pendek. Siapakah yang tergolong dalam obesiti? Mereka yang mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal. Mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kg melebihi berat badan sepatutnya. Indeks jisim badan BMI melebihi 40 atau 35. Mengalami beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes, kencing manis. Gagal mengekalkan berat badan yang sihat dalam jangka masa panjang. Apakah berat badan sepatutnya? Manusia dilahirkan dengan saiz, tinggi dan bentuk badan yang berbeza. Sebab itu, tidak semua orang mempunyai ketinggian, bentuk dan berat badan yang sama. Berat badan sepatutnya dikategorikan sebagai sederhana, iaitu tidak gemuk dan tidak pula kurus. Jika anda hendak berat badan sebegini, anda perlu menjauhi makanan yang mengandungi banyak lemak dan kalori. Tetapi, jangan berlapar sehingga badan berubah menjadi kurus. Makanlah dengan cukup. Oleh itu, banyakkan makan makanan berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran kerana badan anda amat memerlukan makanan tersebut. Apakah indeks jisim badan atau BMI? BMI merupakan pengukuran tidak langsung komposisi badan kerana ia amat berkaitan dengan lemak yang terdapat dalam berat badan serta ketinggian seseorang individu itu. Jika anda ingin tahu berat badan serta ketinggian anda itu menepati ciri-ciri berat badan yang ideal atau tidak, anda boleh menggunakan pengiraan BMI seperti berikut. Ukur berat badan anda dalam kilogram dan tinggi dalam meter. BMI bersamaan berat bahagi tinggi M kuasa 2. Setelah mendapat keputusan BMI, anda bolehlah melihat carta bagi menentukan sama ada anda tergolong dalam kategori gemuk atau terlalu kurus. Risiko kesihatan. Sekiranya berat badan anda bertambah, pelbagai keadaan serta masalah boleh berlaku. Antaranya ialah penyakit kardiovaskular berkaitan dengan jantung, strok, angin ahma, tekanan darah tinggi, batu hempedu, diabetes, kencing manis, paras kolesterol darah yang tinggi, gout, sakit di bahagian bawah belakang badan, sukar bernafas. Osteoarthritis spinal, tulang belakang, pinggang atau lutut, gangguan pembuangan air kecil, penyakit hati, barah usus. Pemakanan. Pemakanan yang sihat sangat penting untuk tubuh kita. Ini kerana diet pemakanan yang sihat sebenarnya dapat membantu menghasilkan tenaga serta dapat membantu tubuh kita bekerja dengan lebih baik. Visual piramid makanan. Makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tenusu dan bijirin sebenarnya dapat membantu pertumbuhan serta kesihatan tubuh badan anda. Amalkan pemakanan seimbang. Senaman yang boleh dilakukan. Senaman yang sesuai untuk meningkatkan lagi aktiviti fizikal anda supaya tidak berlaku masalah kesihatan, berjalan, menaiki tangga, senam aerobik, jogging, berbasikal, berenang, bersukan, bola sepak, badminton, berkebun, melakukan kerja-kerja rumah. Ubahlah gaya hidup anda sekarang. Sihat, cerdas dan ceria. MCD, kami sedia membantu. Hari ceria kini sudah berlalu, segar suasana riang gembira, kesihatan dijaga, penyakit tiada, hidup bahagia.
Baiklah murid-murid, bagaimana dengan paparan video tadi? Seronok? Adakah murid-murid semua faham dengan isi penting yang ingin cikgu sampaikan? Namun, sebelum cikgu tamatkan sesi pelajaran kita hari ini, cikgu ingin berpesan kepada murid-murid sekalian bahawa amalan pemakanan seimbang itu sangat penting. Kerana kita sebagai seorang murid yang ingin menuntut ilmu, amalan pemakanan itu sangat penting agar dapat menjamin kecergasan otak kita dalam mendidik ilmu yang akan diajarkan oleh guru. Sekian, terima kasih.